Tak masuk. Tak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Pada malam ni dapat kita sambung kitab Hidayatus Sibyan, perbicaraan tentang perkara yang membatalkan solat, fasal yang ke-9, muka surat 14, Jawi, Rumi 63. Pejang celik dah muka surat 63 lah. Perkara ataupun fasal yang membatalkan akan sembahyang. Yang mana yang membatalkan sembahyang ni ada berapa? 21. Sebenarnya banyak lagi, cuma yang biasa dilakukan ada 21. Yang besar-besar tu 21. Yang kita dah bahas sebelum ni, apa dia? Yang dah bahas sebelum ni lah, bulan lepas. Berkata-kata dengan sengaja, bercakap, itu dah bahas lah. Bercakap memanglah batal. Tengah sembahyang bercakap, batal lah. Batal. Bukan saja batal, haram. Dengan maksud berdosa. Kalau batal saja tu sembahyang balik, batal. Dah lah batal, berdosa pula tu. Okay. Itu yang kita dah bahas sebelum ni. Kemudian, tapi kalau lupa, dia kata, kalau lupa dan perkataan tu sedikit, iaitu 6 kalimah, maka sebab dia terlupa atau tak sengaja melatah, maka tak batal. Bukan sengaja. Okey. Itu pun kita dah bahas panjang lebar dah. Macam mana ambil 6 patah perkataan daripada peristiwa Nabi bercakap, tanya sahabat betul ke tak cukup rakaat. Sahabat kata tak cukup ni. 4, sepatutnya 4 tapi buat 2 je. Kemudian Nabi tanya balik, betul ke? Lepas tu Nabi pula tanya sahabat lain, betul ke dia kata Zul Yadain kata ni? Betul. Ulama kira perkataan Nabi 6 patah perkataan. Maka lepas tu Nabi terus masuk sembahyang rakaat ketiga, tak mula daripada awal. Maka ulama ambil 6 perkataan ke atas, sembahyang balik. 6 perkataan ke bawah, tak sengaja ni, tak sengaja atau terlupa atau melatah, maka tak batal. Tak batal. Okey. Itu pun kita dah bahas panjang lebar. Dia contohnya katanya, ataupun yang baru masuk Islam, tak sempat nak belajar lagi kan. Itu yang pertama, kita dah bahas sebelum ni. Yang kedua, perbuatan yang banyak. Dengan maksud, jangan lebih perbuatan besar 3 kali berturut-turut. Kalau tak berturut-turut, tak apa. Tak apa. Walaupun tak apa, tapi hukum makruh. 3 kali ke atas, berturut-turut, anggota besar. Yang kita tengok anggota besar, kalau ingat lagi lah. Khilaf ulama, anggota besar. Khilaf ulama, ni, rahang ni. Ada ulama kata besar, ada kata kecil. Tapi kalau gerak untuk baca tak apa. Kalau tidak nak baca macam mana. Tapi kalau saja-saja ngang-ngang mula, 1, 2, 3 batal. Tapi khilaf ulama yang tu, yang sepakat, ini besar, ini besar, apa dia panggil ni, besar, ni besar, ni pun besar, ni besar, tapak pinggang,
besar, lutut, kat buku lali tu. Tu sendi besar. Sendi tu bergerak lebih daripada dia memang bunyi. Memang bunyi. Dengung. Tunggu Pak pergi mana. Ni bunyi ni memang style dia ke, ngosek ke apa ni? Ke tadi tak ada. Memang. Oh, sebelum ni tak ada dengung. Ngosek ni mari ni. Cuba restart ke tutup ke? Mana suih dah suih. Tutup. Ya. Itu aircon. Yang bunyi ni bukan aircon. Cengkerik. Okey. Okey, perbuatan yang tiga kali berturut-turut, tu. Tu. Hilang. Ya. 3 kali berturut-turut, maka batal. Bunyi balik. Biar kalau buat 2 kali, lepas tu berhenti, dia reset balik jadi kosong. Dia tak kata tadi dah 2 tadi, ini tambah 1, 3. Tak, dia berhenti je, tak bergerak, dia reset balik jadi kosong balik. Itu pun kita dah bahas sebelum ni. Kemudian yang ketiga pun kita tapi yang ketiga ni kita tak panjang bulan lepas, iaitu kedatangan hadas kecil dan hadas besar. Kedatangan hadas kecil dan hadas besar ni membatalkan sembahyang juga. Yang ketiga, kedatangan hadas kecil dan hadas besar. Tengah-tengah sembahyang kentut, batal, kita tahu dah. Tengah-tengah sembahyang kecil, kencing menyebabkan hadas kecil, batal, kita tahu dah. Apa lagi? Tengah sembahyang muntah, batal. Ada kecil. Tu je lah kot, ada kecil lah. Keluar angin, ataupun keluar cecair, atau keluar pebejal, batal. Tu ada kecil. Ada besar, tengah-tengah semayang berhadap besar. Pelik lah ni. Tengah semayang boleh berhadap besar. Batal lah. Tapi yang ini, orang perempuan. Tengah-tengah semayang keluar haid, batal. Hadap besar tu. Cerita pasal haid ni. Nak jemput Masjid Jaya Gading, Haji Wan Ali kan. Bermula hari Sabtu baru ni, dia nak buat balik kuliah muslimat. Tak tahulah dulu pernah ada. Masa tak pernah ada. Ni mungkin kali pertama dia buat. Bermula Sabtu baru ni. Dia nak buat, dan adalah berapa puluh orang yang datang tu. Buat siang hari. Setiap hari Sabtu 9 pagi. Setiap hari Sabtu 9 pagi. Bermula Sabtu baru ni, mukadimah lah. Minggu depan hari Sabtu pergi je pukul 9 pagi. Walaupun kuliah muslimat, tapi saya bukan muslimin. Tapi kuliah tu muslimat. Yang akan membicarakan tentang fiqh wanita. Orang lelaki nak datang boleh, tapi yang saya nak pesan bukan nak pesan ke orang lelaki. Nak pesan ke orang lelaki ni, suruh isteri ataupun anak pergi. Free je. Yang baru ni 10.30. Itu pun dia ada nampak pakai baju marhaban, pakai baju sama, mungkin ada hal nak pergi marhaban ke apa. Sejam hingga sejam setengah lah. Jarang 2 jam, sakit lutut lah ya. Sakit lutut lah 2 jam. Sejam setengah yang antara tu. Setiap hari Sabtu pukul 9 boleh pergi. Boleh pergi aja, tak payah daftar, tak payah apa, duduk aja pergi. Silap dapat kitab free lagi nanti. Okey. Itu khusus untuk pesan kepada anak isteri. Kalau kalau anak perempuan lah, kalau katalah hari tu jagalah anak sekejap, yang umur 2-3 tahun tu kat rumah, berapa jam nak suruh dia, nak bagi dia belajar. Takut kita suami yang wajib ajar. Bab fiqh wanita ni, fiqh wanita ni yang wajib ajar suami. Tiba-tiba suami tak reti, tak ajar. Takut nanti dekat akhirat dia tuntut. Kita dah mari mari surau elok dah. Tiba-tiba dah memang nampak bidadari je. Power. Kita pun orang baik kan, mesti masuk syurga. Tengok isteri dakwa macam mana. Mata tengok isteri duduk dalam neraka dan dia pegang dia dakwa. Ya Allah, dakwa, aku nak dakwa dia sebab dia tak ajar aku dulu. Macam mana? Kita pun nak jawab, aku tak reti, tak tahu macam mana nak ajar. Kalau tahu bolehlah ajar, tak tahu macam mana nak ajar. Kan pada berapa hari bulan, setiap hari Sabtu di Masjid Jaya Gading tak sampai 1 kilometer dia. 1 kilometer kan. Berjalan tak sempat, nak
peluh ketiak. Tapi kenapa tak datang? Kenapa tak suruh dia datang? Contohlah, takut kena dakwa je bapak-bapak ni semua. Jadi suruh isteri pergi. Okey. Itu iklan. Pergi aja. Tambah itu dah ada berapa puluh orang, mungkin tambah. Kalau dia kata kalau ada ramai, mungkin dia akan beli kursi untuk duduk atas kursi di tepi sana dia nak buat. Jadi bagi berjaya lah kali ni, bagi berjaya. Bermula kelas start baca kitab minggu depan dan seterusnya hari Sabtu pukul 9, Sabtu pukul 9. Okey. Jadi kedatangan hadas kecil atau hadas besar maka membatalkan sembahyang. Yang keempat, kedatangan najis yang tiada dimaafkan dia. Kedatangan najis yang tiada dimaafkan dia. Maksudnya tengah sembahyang mari najis. Maka batal sembahyang. Cuma dia kata kat sini bukan tengah sembahyang kena najis batal. Bukan tengah sembahyang kena najis, yang najis tu tak maaf baru batal. Kalau najis tu maaf tak batal. Okey, apa contoh najis yang dimaaf dulu? Contoh darah dia sendiri. Dia ada di sini darah luka. Dia balut, adalah keluar sikit darah tu, ada sembahyang. Tengah-tengah sembahyang meleleh sampai ke kaki. Sembahyang dia tetap tak batal. Sebab namanya najis yang dimaaf. Apakah najis yang dimaaf? Darah sendiri. Darah dia sendiri, maka maaf. Jadi sebab tu dia kata sini najis yang tak maaf tu yang membatalkan. Najis maaf walaupun banyak, beladung pun darah dia tetap maaf. Tapi kalau bukan darah dia, darah orang lain, sikit maaf, banyak tak maaf. Sikit tu kadar besar 10%. Kalau ada darah tu tengok, aku tak ada berdarah apa, tengok ada darah. Sikit, setitik je. Rupanya orang sebelah ke, orang mana ke, darah ayam ke, tak tahulah macam mana boleh mercik kena. Tengok besar mana yang kena tu. Besar 10% ke bawah, maaf. 10% ke atas, tak maaf. Itu darah orang. Kalau darah sendiri, banyak mana pun maaf. Itu antaranya lah. Dia kata najis yang tiada dimaaf. Barulah najis yang dimaaf tak batal, najis yang tiada dimaaf. Antara najis yang dimaaf juga, apa dia? Tai cicak kering, jatuh. Dia dimaaf jika apa dia panggil? Buang dengan segera. Macam tu, kot. Dengan segera. Kalau tengok, apa benda tu? Tai cicak ni. Dah berapa saat dah habis. Dia kadar tamakninah. Macam mana? Kalau pijak batal, kalau tak yang itu dia sasal. Sungguh itu dia nak kata orang sedap, seronok kata last kali dia pula. Bukan, dia kata bukan gitu. Dia kata tai cicak ni kalau terpijak batal wuduk. Batal wuduk dia kata. Silap. Bukan batal wuduk, batal semayang. Wuduk tak batal. Lama dah tengok hari tu. Jadi tai cicak ada tidak membatalkan wuduk. Habis tu nak semayang tak boleh. Sebab ada tai cicak kena basuh dah dulu. Tai cicak tidak membatalkan wuduk, dia membatalkan sembahyang. Tai cicak ni. Dia tersilap, tak tahulah dia tersilap ke apa. Kadang-kadang kita gairah sangat nak nyata tu, dia akan jadi sasa Allah tunjuk. Sasa lah. Jadi kalau kata tengah sembahyang ataupun sebelum sembahyang bersama lah, terpijak tai cicak, sembahyang tak sah. Dan perlu ambil wuduk? Tak perlu ambil wuduk, basuh kaki, sembahyang je. Atau tengah sembahyang mari tai cicak. Mari tu tai cicak kering. Boleh kibah. Gitu je. Dia jatuh. Bila jatuh tai cicak, terus dalam keadaan tamakninah. Kalau mudah kata jangan lebih 2 saat. Jika lebih 2 saat walaupun tai cicak tu kering, batal sembahyang. Itu tak dimaaf lah sebab lebih lama. Lebih kadar tamakninah. Kalau untuk kita mudah kira lebih 2 saat. Jadi memang jatuh kena gitu terus. Kalau tengok dulu apa benda itu kalau tai cicak kering. Kalau tai cicak basah tak boleh buat apa. Kalau tai cicak basah kena atas dekat badan, kena dekat baju, habis batal. Walaupun 1 saat jatuh je batal. Sebab dia basah, bila kita buang pun ada kesan dia. Okey. Kalau dekat baju takkan nak pergi basuh. Jadi batal juga sembahyang. Tapi kalau contoh ada kat atas kepala, atas kepala nak tengok macam mana? Atas ridak lah. Contoh pun biar logik juga. Jatuh atas kepala mana kita nampak tai cicak ke tak? Okey. Jatuh atas ridak ni macam ni. Macam ni masih lagi belum batal. Walaupun dia pakaian sebab kita boleh buang. Kita boleh tolak. Bila kita tolak, jatuh, kadar pun sama juga.
Jatuh tengok cicak, terus. Jatuh, berpisah pada kita ridak ni, maka semayang boleh teruskan. Cuma bobek dia adalah jangan tarik, jangan tanggung. Hanya boleh tolak aja. Tengok kat mana tu? Kat mana ni? Ridak. Kalau kat baju reti, habis. Baju, sebab baju tarik cicak basah baju tubuh habis. Tapi ridak boleh lagi. Boleh lagi tu lah. Tapi kadang-kadang lama juga, batal juga. Dia kadang dia cepat, jatuh terus. Dan pula tu banyak syarat. Kata nak buang ridak ni, dia tak boleh kena tarik cicak sini, dia tarik. Tak boleh. Contoh macam ni kan. Ni tarik cicak sini, tengok tarik cicak basah, dia tarik. Batal. Walaupun dia tarik cepat. Sebab tak boleh tarik. Dan tak boleh angkat. Contoh gini, sini tarik cicak sini, dia pun ni ada dia pun angkat. Ni angkat ni, menanggung. Tak boleh tak? Dia hanya boleh menolak saja. Jadi payah juga. Nak tolak je ni payah. Dia tolak boleh tolak. Dia tak boleh menanggung dan menarik, tak boleh. Batal. Batal. Itu kalau basah. Okey, kalau kering tak apa, kita buat kibah gitu buang. Gitu cukup dah. Kalau kering. Tapi biasanya kalau kena tarik cicak tak ada nak tengok kering basah. Ni hukum aja. Tak ada nak tengok kering basah, batal lah. Batal. Kalau ada dekat kaki, kalau ada dekat kaki, kalau orang belakang perasan, dia kena beritahu. Dia kata, ada tarik cicak kat kaki, dia kena beritahu. Tak payah subhanallah ke, tak perlu. Dia cuma tarik kan. Bang, bro, tarik cicak. Macam tu je. Sebab semayang dia tak sah dah. Sama ada sebelum semayang dah terpijak ataupun tengah semayang. Kat kaki memang tak perasan. Maka cakap tarik je supaya dia basuh. Kalau kat kaki imam, kat kaki imam ke kat belakang imam, kat atas ni imam, tarik cicak tengok top atas ni, kita nampak. Kat belakang, kat sini, kat kaki, kat mana-mana lah. Subhanallah. Kata imam kata baru takbir tu ihram, subhanallah. Benda kata nak kata tinggal kunut apa isyak contoh. Kalau nak kata tinggal tahiyat awal, baru Allahu Akbar, baru gitu lah. Subhanallah dah. Apa benda ni? Macam mana? Tu nak tanya dulu. Takut-takut ada orang tahu, manalah tahu, ada yang tahu. Macam nak buat? Kalau tarik, dia telah membatalkan semayang dia. Dia tak boleh sebab dia dah takbir. Kalau dia tak semayang lagi, tarik je imam tadi. Ni katalah dah baca waladhdallin, amin dah. Baru nampak. Kalau dia kata, aku batalkanlah semayang aku, makmum, dia kata, dia tarik. Batal. Dia kata, semayang tak sah, ada tarik cicak. Yang imam tak ada masalah sebab dia tak tahu, maka batal lah. Yang makmum membatalkan semayang ni berdosa. Solat fardu tak boleh batal suka-suka. Tak boleh batal. Lepas ni semayang balik, tak boleh. Membatalkan tu berdosa. Soalan nak macam mana? Subhanallah memang tak boleh. Cuik. Dia kata, aku memang niat imam dah. Ni cuik nak jadi imam ke apa? Apa? Macam ni cara dia. Sebab kes ni pernah terjadi. Dia kata subhanallah. Rakaat kedua ke rakaat ketiga, dia subhanallah. Imam tu lama. Dia macam apa benda ni. Nak cari ni. Tapi masa tu rakaat ketiga. Dia macam tahiyat awal, dia bangun daripada tahiyat awal tu subhanallah dah. Maknanya aku ingat betul tahiyat awal tadi. Apa benda lama, rakaat ketiga lama dia tu. Dia tu bukan cara tu. Cara dia, makmum yang kat belakang ni pergi depan imam. Ambil alih, ambil rampasan kuasa. Tak payah lagi. Nanti kata dia ni, jangan. Duduk sebelah dia. Bila duduk sebelah dia, dia tahu ada something wrong ni, ada benda ni, ada lagi. Dia keluar, dia tengok. Kita tak tahu. Duduk sebelah imam, pergi duduk sebelah imam. Cuma sebab tu lah yang belakang imam ni kena ni lah, berani. Kena tahu dan kena berani. Belakang imam. 3 belakang imam tu penting sebenarnya. 3 belakang imam tu. Dia bukan kena tahu je, dia kena berani. Tahu kadang-kadang ada orang tak berani. Tahu mengaji 14 kali khatam. Lepas ni begini nak ganti imam gini. Jak kecek lagi belajar. Bila jadi tak buat. Ada. Jadi yang belakang ni kena tapi berani saja, tak belajar tak boleh juga. Berani je. Tak boleh lah. Tak boleh juga. Sikit-sikit subhanallah. Mentah-mentah dia berani. Kena. Tahu dan berani. 3. Betul-betul belakang imam. Lepas tu belah sini. 3 ni. Kalau tak jadi tak apa. Jadi imam sujud. Allah puat. Kentut. Masa sujud. Semua pakat-pakat sujud. Imam dah tahu kentut, dia lari. Makmum tadi macam mana?
Duk sujud ni. Mana imam lambat nak bangun ni? Kalau kalau yang 3-4 orang kat sini mungkin dengar imam kentut. Yang duk soh kedua ketiga tak perasan. Masa pakat-pakat sujud imam langkah slow. Lama penat tengok. Cih, tak ada imam lari. Macam soalannya. Jadi dia kena tahu, makmum yang belakang ni kena tahu. Imam lari dalam sujud. Oh, imam lari. Kalau lari masa berdiri boleh juga mufarakah ke apa. Ini lari dalam sujud. Natang imam ni kata. Cara nak settle imam tadi dia boleh buat beberapa cara. Yang pertama, yang terbaik dia sebut Allahu Akbar kat mulut tapi dia tak sembahyang. Dia pergi, betul? Allahu Akbar. Oh, lari. Macam tu. Okey, boleh. Ataupun dia boleh tunggu situ. Bila dia kata Allahu Akbar, pakat-pakat bangun baru tahu imam batal. Satu. Yang kedua boleh sentuh tapi sebagai ulama tak bagi. Macam sentuh kat mana-mana yang kita agak anggap begitu pandai, dia seorang bangun. Tapi setengah ulama tak bagi sebab macam kacau orang sembahyang. Sebab kita pegang orang sembahyang mana boleh. Nak pegang orang sembahyang mesti dua-dua sembahyang baru boleh pegang. Yang nak cuek-cuek ke apa, mesti dua-dua takbir dulu. Tak takbir lagi tak boleh. Jadi caranya sebut gitu. Jangan dia kata dah tahu batal, tapi kalau dia pergi kesian kat makmum duduk sujud dia pun Allahu Akbar. Imam tadi tak boleh, haram. Sebab bila sebut Allahu Akbar macam dia sembahyang. Kena dah batal tak boleh. So dia bangun, aku tak macam ni lah. Dia bangun, aku buka sembahyang ni. Bukan suruh cakap, tapi biar nampak macam buka sembahyang. Kemudian Allahu Akbar. Sebab apa? Dia tak boleh. Dia tahu dah batal. Ini bukan sembahyang, ni sahaja nak bagi tahu makmum. Takut makmum tunggu lama sangat. Dia pun sujud ni Allahu Akbar. Tak boleh, haram. Walaupun dia tahu aku dah batal. Kita salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah sembahyang. Salam pertama wajib, rukun. Salam yang kedua sunat. Okey. Dia Assalamualaikum dekat mim je. Assalamualaikum mim je keluar sembahyang dah. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi dia kentut. Haram dia untuk, ini bukan imam je, siapa-siapa pun. Haram untuk dia salam yang kedua. Walaupun sembahyang dah habis dah pun. Sebab apa? Sebab dia masih lagi ada rupa sembahyang walaupun sembahyang dah habis. Jadi tak boleh buat rupa sembahyang. Macam berlakon. Macam tu juga kalau sujud dah tahu batal, kentut dah tahu dah. Tapi kesian dekat makmum. Baik tu dia punya tujuan dia baik, kesian kat makmum, tapi dia sujud, betul? Allahu Akbar baru dia bangun. Haram, tak boleh. Dia kena duduk sila ke, bangun berdiri ke. Betul? Allahu Akbar baru nampak dia bukan sembahyang. Kenapa sebut? Takut makmum tadi lama sangat. Bila duduk pakat-pakat duduk, soalan, siapa nak ganti? Nombor 2 pula. Tadi soalan pertama selesai dah. Soalan kedua, siapa nak ganti? Nak ganti mesti pergi depan. Nak ngesok ke macam mana? Ngesok daripada duduk tu. Ngesok batal. Habis tu macam mana? Seorang kalau dia nak jadi imam, kalau dia nak ganti, dia boleh duduk di situ aja. Dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu bila berdiri baru ke depan. Kalau dah tayyat akhir, tak ada, duduk situ. Kalau tak ada orang ganti, mana kalau tayyat akhir? Duduk sama, memang begitu je. Jangan sekali-kali mengesok, batal. Duduk tu ngesok itu. Nak ke depan, batal. Dia niat aku imam, dia pun Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Dia nak ambil jarak depan tu, batal. Biar duduk situ. Tak ada masalah. Duduk situ je. Tapi kalau ada rakaat seterusnya boleh naik, depan. Baru langkah. Kalau tak ada imam, semua tak berani ganti, tak reti. Masa sembahyang masing-masing. Faham? Sembahyang masing-masing. Dah tak ada orang ganti, tak nak tunggu duduk di atas sujud ni. Rabbi fili warhamni. Tengok tak ada orang. Guni warfa'ni warzuqni. Siapa? Wahdini wa'afini wa'afani. Nak apa ni? Tunggu agak-agak je. Sujud balik dengan niat tak ada imam lah, macam asasing. Kadang-kadang nampak je benda ni macam simple tapi jadi huru hara kalau jadi sekali. Jadi tak selalu. Jadi Jajak. Apa dia? Boleh. Janji sah yang pertama. Cuma tak balance lah sebab yang boleh begini. Kaedah dia gini. Imam sama ada imam memang daripada asal awal ataupun imam gantian, tak kira. Sekurang-kurang minimum requirement SOP dia mesti to make imam dan makmum sama. Itu minimum. Sunat afdal
3 hasta macam kita nak buat. Kalau berdua, sikit aja. Kalau berdua kan, sikit aja. Tapi minimum untuk imam dan makmum bukan mesti imam duduk depan, tidak. Itu afdal. Minimum imam dan makmum sama tumit. Tiba-tiba makmum terlebih, masa tu baru batal. Makmum terlebih depan daripada imam. Tengok apa? Tengok tumit. Bukan tengok kaki, tengok tumit. Tengok tumit. Itu kalau berdiri lah. Kalau duduk, tengok tempat duduk tu lah. Bukan tengok. Kalau contohnya imam pakai kasut saiz 4. Makmum pakai kasut saiz 8. Okay. Kalau tumit makmum duduk belakang, jari dia tetap lebih daripada imam. Boleh. Sebab kita nak tengok bukan jari, tengok tumit. Sebab apa? Saiz 4. Anak dia tahfiz. Ayahnya tahpus. Jadi duduk belakang lah. Kan? Tapi kalau tengok pada jari tu, jari makmum lebih tu. Dia tak tengok jari, dia tengok tumit. Okey. Sekurang-kurang sama. Minimum. Hukum asal makruh imam dengan makmum sama, tapi sah. Hukum asal. Tapi bila jadi masalah tak makruh lah, kan masalah. Sama. Jadi tak boleh di mana-mana semua. Jadi sah yang pertama. Sah yang pertama. Sebab sah yang kedua, bila sah yang kedua macam mana yang depan tadi jadi batal. Jadi sebab sah yang pertama. Walaupun tak balance, boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tepi pun boleh. Tengah. Tapi cuma dia bila 3 kat belakang ni, dia seolah-olah macam 3 ini tahu, jadi orang lain tak payah fikir. 3 ni lah punya kerja. Kalau tidak, dia sembahyang, tiba-tiba duk, siapa nak ganti? Kita duk tepi ni, duk fikir macam mana nak buat. Dah tak sembahyang ingat Allah, jadi ingat benda lain pula. 3 ni kita panggil macam ni lah. Afdal 3 ni. Tapi harus yang lain. Janji sah yang pertama. Harus yang lain, afdal yang 3 di belakang. 3 belakang. Ingat, mesti berani dan mesti tahu, belajar. Belajar saja tak berani tak jadi. Berani saja tak belajar pun tak jadi. Dia mesti dua. Senang je. Kata berani tapi tak belajar. Contoh, imam tengah baca Fatihah. Imam tengah baca Fatihah, dia belum baca lagi. Tunggu imam amin. Amin, imam kentut. Tapi berdiri lah, senang lah berdiri kan. Imam pun belah. Makmum ganti. Nak baca Fatihah ke tak? Makmum tak baca lagi. Sambung. Jadi kita kena tahu juga, walaupun kita berani, tapi kena tahu juga dia punya ni keadaan. Tak ada, baca perlahan. Baca perlahan. Afdalnya baca perlahan. Baca perlahan aja, maksudnya diam. Dia tu baru ganti imam tapi diam je. Takutlah tu. Bukan, aku tengah baca Fatihah. Bukan, kemudian dia diam. Lepas ni kita baca Qul huwallahu ahad pendek aja. Sebab kan kalau baca surah lah jadi tambah panjang. Afdal baca balik. Tapi sebenarnya ada juga tu, ada beberapa mazhab tu, ada khilaf mazhab. Hanafi, mazhab Syafi'i baca balik, mazhab Hanafi tak perlu baca. Dia ada lagi mazhab Maliki lupa, mazhab Hambali tak boleh ganti. Nampak 3. Mazhab Hambali tak boleh ganti. Imam tadi yang batal, dia kena ambil wuduk masuk balik. Mazhab Hambali dah batal, orang lain tak boleh ganti. Kalau mufaraqah tak apa, tak boleh ganti. Dia pernah pergi, dia cakap pun boleh. Cakap tu bukan cakap, maksud nak beritahu jangan pergi yang mana. Dia pergi ambil wuduk, dia masuk balik. Kalau nak tengok, boleh tengok dekat Masjidin Nabawi. Pernah berlaku, ada dalam YouTube, boleh tengok. Imam dia elok-elok tu, imam dia cakap apa benda dah, pergi, lepas tu datang balik masuk sambung. Semua tunggu. Mazhab Hanbali. Kat situ ada beberapa mazhab. Tapi mazhab Syafi'i baca balik. Mazhab Syafi'i baca balik Fatihah. Mazhab Hanafi tak payah baca. Langsung tak payah baca. Tak perlu. Mazhab Maliki saya lupa. Mazhab Hanbali tak boleh. Dia kena imam yang sama. Habis kalau tak nak ganti imam lain tak boleh. Habis tu macam mana? Sama ada mufaraqah atau tunggu imam tu datang balik. Tu mazhab. Ya. Dia cakap tak silap lah, dia cakap tapi tak bunyi sangat macam dia cakap apa. Tunggu sebentar saya nak ambil wuduk. Mungkin itulah kot dia cakap. Tak clear sangat. Lepas tu dia hilang. Orang kan ada CCTV. Tengok YouTube, boleh search. Imam batal masuk balik. Tu search Google apa ni? YouTube. Lepas tu dalam 5 minit kot, mari. Allahu akbar. Dia masuk balik. Tak boleh ganti. Dah sekali dia jadi ketua, sama ada mufaraqah ataupun kekal dia jadi ketua. Jadi biasanya orang mufaraqah lama nak tunggu, tapi dalam kes tu dia tunggu. Menariklah. Kalau kita menarik.
Empat mazhab, empat berbeza. Okey. Kedatangan najis dah. Yang ke seterusnya syak pada apa ni? Syak pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syaknya. Tak boleh. Syak, okey ini, syak pada niat. Dia dah sembahyang rakaat kedua katakanlah. Lepas tu tadi aku niat apa tadi? Dan panjang masa. Setengah ulama kata panjang masa tu kalau kita nak kata berapa 3-4 saat tu panjang lah. Dia tak ada letak saat tapi panjang masa. Macam tak ingat niat apa tu sembahyang tadi? Niat apa? Batal. Ataupun niat takbiratul ihram. Tadi takbir ke tak? Masa sembahyang ni rakaat ketiga ni, tadi takbiratul ihram ke tidak? Batal. Berbeza dengan tapi kalau sekejap je. Tadi niat apa? Betul. Tak apa. Lepas tu dia terpanjang. Berbeza dengan rakaat syak panjang pun tak batal. Syak panjang kan? 3 ke 4. Sepanjang masa di syak tu tak batal. Tapi kaedahnya apa? Ambil 3 tambah 1 kan? Ambil yang sikit tambah 1 sebelum salam sunat sujud sahwi. Tu kaedah kita tahu lah. Cuma syak dia tu panjang. Maksudnya syak dia tu mungkin seminit 2 minit. 3 ke 4 tak batal. Tapi kalau syak tadi aku takbiratul ihram ke tak? Tak ingat ni. Batal lah. Ataupun tadi niat apa ni? Semayang pun lupa niat ni. Niat apa tadi? Betul ke niat? Batal. Berapa saat itu? Batal lah. Tapi kalau tadi rukuk ke tidak? Rakaat kedua tadi rukuk ke tidak? Rukuk ke tidak? Tak batal panjang mana sekali pun. Tadi sujud sekali ke 2 kali rakaat pertama tadi? Sekarang rakaat ketiga dah, rakaat kedua dah. Rakaat pertama tadi sujud 2 kali ke sujud sekali? Sujud 2 kali ke sujud sekali? Panjang masa syak tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah, maksudnya tak batal. Kecuali takbiratul ihram Allahu Akbar dengan niat. Iaitu syak lama batal. Okey. Tapi teruk sungguh. Syak takbir ke tak? Pelik. Sembayang ni mula dengan apa? Dia syak. Macam mana boleh teruk sangat pelupa dia tu? Banyak akan semut ke? Tak tahu. Yang keenam, syak pada satu syarat daripada segala syarat sembahyang seperti zuhur umpamanya, padahal berkekalan atas syaknya. Sama juga syak panjang. Dia ni lebih kurang macam tadi juga. Zuhur niat apa? Ni sembahyang zuhur ke sembahyang apa? Sembahyang zuhur ke sembahyang apa? Zuhur kan sah. Panjang je. Tapi kalau pendek, zuhur kan sah. Zuhur. Tak apa. Pendek. Panjang batal. Tak boleh. Syak. Taraddud ia pada apa sembahyang yang diniatkan, adakah ia zuhur atau asar atau umpamanya, lebih kurang macam tadi jugalah. Tadi niat zuhur ke niat asar. Taraddud ni kalau kat petani dulu Tok Guru terjemahkan taraddud ni bahasa Arab. Taraddud ni pergi mari. Pergi mari. Tok Guru tani dia terjemahkan pergi mari. Bukan pergi berjalan pergi mari. Ni benda tu pergi mari, pergi zuhur, asar, zuhur, asar atau pergi mari. Taraddud 3 rakaat ke 4 rakaat? 3, 4. Ada orang pergi mari. Taraddud was-was. Sembahyang zuhur ke sembahyang asar umpamanya? Aku sembahyang zuhur ke sembahyang asar? Niat sembahyang zuhur ke niat sembahyang asar tadi? Niat sembahyang zuhur ke niat asar? Panjang sikit batal. Panjang tu kalau saya sini letak 3 saat ke atas lah. 3 saat tu kira panjang lah. Okay. Kalau zuhur kan asar? Asar. Okey. Masih lagi pendek. Maknanya kita dapat faham yang berat tentang syak adalah niat dan takbir. Itu berat. Jangan main-main. Kalau 3-4 tak berat, boleh selesai. Terlupa rukuk sekali ke 2 kali, tak ada masalah, boleh selesai. Terlupa baca Fatihah ke tak rakaat pertama, boleh selesai. Walaupun lama termenung, duduk, tak ingat baca Fatihah ke dok. Baca Fatihah ke tak rakaat pertama, dah percaya ke tak, baca ke tak. Lama pun no problem. Tapi kalau niat dengan takbir, memang teruk sungguh siapa yang taraddud, yang was-was kat situ. Dia mula sembahyang apa kalau bukan dengan takbir? Tiba-tiba boleh was-was. Niat yang ke-8, niat hendak memutuskan akan sembahyangnya. Dengan sembahyang tak mau sembahyang dia niat dalam hati, bukan cakap, niat hati. Aku tak nak sembahyang, tapi dia takbir rakaat kedua dah ni. Aku tak nak sembahyang, batal. Dia berbeza dengan puasa. Pukul 12 tengah hari lapar. Aku tak nak puasa. Dia daripada dia sahur dia niat elok-elok puasa macam biasa. Pukul 12 pukul 1 lapar. Aku tak nak puasa dia sebut. Dalam niat hati aku tak nak puasa, mulut cakap
Aku tak nak puasa. Zikir 33 kali. Aku tak nak puasa, aku tak nak puasa, tak nak puasa. Contoh, tetap tak batal. Jangan makan je. Tapi kalau nak puasa, gok batal. Jadi puasa buat baru batal. Tak buat tak batal. Walaupun dia niat, walaupun dia cakap. Berbeza dengan sembahyang. Tu nak kita. Sembahyang tak buat pun. Maksudnya tengah sembahyang ni, rakaat kedua, rakaat ketiga. Tiba-tiba mari dia kata aku tak nak sembahyang. Aku nak batalkan sembahyang. Aku tak nak sembahyang. Tu batal. Walaupun dia tak bergerak lagi. Tu dia keras sikit dalam masalah sembahyang. Masalah puasa tak ada. Malah masalah puasa kalau terlupa makan kenyang, siap minum air 2-3 gelas, pun tetap juga tak batal. Dengan syarat tak sengaja lah. Bukan buat-buat lupa kan. Memang lupa sungguh. Hari pertama Ramadan, hari kedua Ramadan biasa gitu. Balik panas. Gok. Teringat stop. Gok sikit lagi. Gok habis batal. Makan kan. Buat air sirak, buat air gitu, gok. Lepas tu puasa halal, rezeki Allah Taala. Tak batal puasa. Tak batal. Janji dia bukan sengaja lah. Dia memang terlupa. Memang betul-betul terlupa. Dia berbeza dengan sikit cerita pasal puasa. Dia berbeza dengan tersalah buka puasa. Yang tu batal. Yang tadi tak ingat puasa, ambil air minum, makan. Tak ingat dia sedang berpuasa, banyak mana makan pun tak batal. Yang ini dia sedar dia sedang buka puasa, cuma dia tersilap. Contohnya pukul 7 tak masuk maghrib lagi, 7:05 minit ataunya ni 7:02 minit baru masuk maghrib. Dia buatlah kat telefon dia ni. Telefon dia bunyi azan kan, 7:02 minit. Masa tu baru pukul 7. Kawan dia set jam ni sikit, lain sikit, ataupun KL punya, bukan Kuantan. Kawan dia bunyi Allahu Akbar Allah. Dia dah standby gini ah. Mesti ni. Dia Allahu Akbar Allah. Wah, kalau tak ngok telan. Okey. Tengok loh. Tak sengaja juga tadi. Ini bukan pukul 7:02 minit, ini KL ni. Kuantan lagi 2 minit. Kita panggil tak sengaja juga. Yang tu batal. Tu batal. Walaupun tak sengaja, cuma tak berdosa sahaja sebab tak sengaja. Tapi batal tetap batal. Apa beza dengan tadi, yang tengah hari tadi? Tengah hari tadi aku tak ingat sedang berpuasa. Makan minum, tak ingat sedang berpuasa. Yang buka puasa tadi ingat sedang berpuasa, niat nak buka, tapi yang salah timing. Nampak? Sebab ada orang dia tak qada tau. Dia tak qada puasa, dia kata selama dia puasa bulan Ramadan ni 2 kali salah tengok TV. TV kan KL punya. Kuantan 2 minit lambat. Jadi dia dengar TV, dia termakan tu, tapi tak sengaja dia kata. Tertelan sikit, tak sempat kenyang pun. Lepas tu dia keluar balik, tunggu 2 minit baru dia buka puasa. Dan dia tak qada, tak boleh kena qada. Cuma tak berdosa je tadi. Nampak beza? Jangan campur. Yang minum air, goreng, makan tadi semua tu, itu tak ingat puasa. Langsung tak ingat sedang berpuasa. Yang makan buka puasa tersalah time tadi, sengaja nak buka puasa, sedang berpuasa, cuma salah time. Yang itu wajib qada. Okey. Niat nak memutus. Yang ke-9, digantung hendak memutus akan dia dengan sesuatu. Akan dia semayang dengan sesuatu. Ni satu lagi. Dia tunggu JNT, Shopee sampai. Sebab dia kata saya on the way bang. Ada barang, beli barang, Shopee ke JNT ke apa ke datang. Tapi nak semayang dulu Nanti kan dia datang pula. Tak tahu pukul berapa, tapi dia kata on the way lah. Saya buat cerita. Dia pun semayang Allahu Akbar, semayang Zuhur. Tengah semayang rakaat pertama. Masuk rakaat kedua, contoh JNT mana ni? Kalau dia datang, aku batal semayang. Kalau JNT datang ting tong, aku batalkan semayang aku. Sebab barang mahal beli ni. iPhone 5,000, 6,000. Mahal. Kalau biar ni takut-takut dia letak saja gitu, habis. Jadi kalau tengah semayang ni, kalau dia datang picit loceng, aku batal semayang. Dia kata ni batal waktu itu juga. Bukan tak ya, JNT tak datang pun, Shopee tak datang rumah pun, dah batal. Niat gitu batal. Dia panggil ni digantung hendak memutuskan. Gantung je, taklid je. Gantung je. Tapi akhir sekali JNT tak datang sampai ke sudah. Bukan batal lah. Batal ketika dia niat tu dah batal. Dia gantung tu batal lah. JNT akhir sekali JNT kata minta maaf bang, esok tak sempat. Dia lama dah batal. Kalau JNT tu datang
picit loceng, dong dia batal, memanglah batal. Jadi tak datang pun dia dah batal. Jadi dia tak boleh menggantung niat. Kalau puasa beza. Puasa tak sama. Kalau lah hari ni kan, kalau lah ada kawan aku ni dia bawa balik, kalau dia bawa balik laksa, dia berjaya bawa balik laksa, dia pergi beli, aku nak batal puasa aku. Tapi kalau dia tak boleh beli laksa ni, kan dia kata biasalah orang-orang dulu kan. Dalam pukul 11 pukul 12 tu pergi beli laksa, ada yang jual bulan Ramadan. Lepas tu dia kata jangan bubuh cili, jangan bubuh lada, jangan bubuh. Budak-budak yang pula. Padahal dia jangan bubuh cili budak-budak. Bagi dapat 3-4 bungkus bawa balik. Kalau kawan aku ni berjaya beli, bawa balik, aku nak batalkan puasa aku. Kalau dia tak berjaya bawa balik lasam kat rumah, aku nak teruskan puasa. Tak batal juga. Walaupun dia bawa balik, janji tak makan, tetap tak batal. Saya nak cerita apa? Gantung dalam masalah puasa, gantung niat dalam masalah puasa untuk membatalkan, tak batal selagi tak makan. Tapi sembahyang tidak, gantung je batal walaupun perkara itu tak jadi. Jemur kain kat luar, tengah sembahyang tapi nampak gelap ni, joong ni. Tak apa sembahyang dulu. Tengah sembahyang, bukan sebelum sembahyang tak apa. Sebelum sembahyang dulu. Nanti kalau hujan nanti batalkanlah. Tak apa sebab dia tak sembahyang lagi. Tengah sembahyang, mari lintas. Kalau hujan, bunyi sikit hujan, aku batal sembahyang nak ambil baju yang jemur tadi. Tak payah tunggu hujan, batal. Tu juga batal. Saat itu juga. Last kali tak hujan-hujan, batal dah. Tu gantung. Buatlah kiaslah yang lain-lain. Anak main kat tangga sembahyang. Anak tu duduk, Allah, tadi dia tidur. Kita rakaat kedua dia jaga. Duk main lagi-lagi kat tepi tangga. Bahaya tu kalau dia buka tangga tu punya penghalang, aku nak batal sembahyang takut jatuh. Tak payah, batal lah. Tak boleh gantung. Ya, tu maksud digantung. Yang ke-10. Mempaling akan sembahyang yang ada ia di dalamnya kepada sembahyang yang lain. Mempaling tu tukar niat. Elok-elok niat sembahyang maghrib, tiba-tiba tukar nak sembahyang isyak, tukar niat, batal. Yalah pelik ni, kita tak buat kot kerja-kerja pelik ni. Sembahyang Zuhur masuk rakaat ketiga, tukar sembahyang asar, niat sembahyang asar, batal. Cuma kita tak buatlah kerja-kerja pelik gini. Yang tak batal ada satu, tukar niat, mempaling niat, iaitu dia sembahyang fardu, katalah sembahyang Zuhur. Kemudian ada dia sembahyang Zuhur seorang. Dia datang masjid, orang dah balik ke? Sembahyang seorang jelah Zuhur. Dia pun Allah apa sembahyang Zuhur seorang. Rakaat kedua contohnya datang satu kumpulan. Satu bah ke datang orang lain ke datang musafir, tak kisahlah datang, dia sembahyang berjemaah. Ada 4-5 orang sembahyang jemaah. Dia dah sembahyang Zuhur, dia tengah sembahyang Zuhur. Orang kawan ni sembahyang Zuhur. Macam mana boleh tak dia nak jadi nak berjemaah? Sebab sembahyang seorang satu jemaah 27. Dia pun tukar. Zuhur ni, aku sembahyang Zuhur sekarang ni, aku tukar kepada solat sunat. Itu niat solat sunat. Tukar solat fardu kepada solat sunat. Dan sempurnakan 2 rakaat, salam, sembahyang Zuhur. Boleh. Jadi dalam kitab kita dia tak ada dobek dia. Dia kata tak boleh tukar sembahyang. Sebenarnya tak boleh tukar sembahyang fardu ke fardu, tak boleh. Niat tukar. Tengah sembahyang tukar tak boleh. Tapi fardu kepada sunat kerana tujuan nak jemaah boleh. Ataupun sebab-sebab lain lah. Ataupun sebab-sebab lain pun boleh juga. Sebab-sebab contoh hujan lebat, dia tukar solat fardu kepada solat sunat. Sebab dia nak kena hujan, takut banjir ke apa. Kalau dia tengah solat fardu, tiba-tiba jadi dia batalkan gitu aja, belah gitu aja. Haram, berdosa. Ibadah fardu tak boleh batal suka-suka. Puasa fardu tak boleh batal suka-suka. Qada pun tak boleh batal suka-suka. Qada puasa tak boleh batal suka-suka. Yang fardu. Yang sunat boleh. Puasa 6, tiba-tiba ada orang kenduri. Batal lah, tak apa. Puasa fardu, ibadah fardu tidak boleh batal suka-suka. Dah buat, kena terus habiskan. Kecuali darurat sungguh. Sakit, darurat sungguh lah. Sakit, masyaqqah dia panggil. Okay. Semayang pun gitu. Malah kita biasa dengar cerita, mak panggil, kita tengah semayang fardu, tak boleh batal. Tapi kalau semayang sunat, mak panggil. Panggil tu maksud di luar lah. Dia ada di luar rumah, ketuk. Dia tengah semayang sunat, wajib dia batalkan semayang dia tu, semayang sunat dia. Tapi semayang fardu tak boleh. Tengok, kalau kita kata ini bahaya ni,
menyebabkan hilang anggota, hilang manfaat anggota, patah kaki, pengsan, apa-apalah, maka nak selamatkan nyawa. Nak selamatkan nyawa, wajib hanya boleh dibatalkan dengan wajib. Okey, selamatkan nyawa wajib. Selamatkan anggota orang daripada kena potong, selamat wajib. Semayang juga wajib. Wajib boleh membatalkan wajib. Boleh batal. Begitu belah gitu je. Orang lemah tengah semayang, ada orang lemah, tolong. Semayang tepi pantai, tepi laut, tolong. Nak selamatkan nyawa wajib. Selamatkan harta, salah satu maqasid syar'iyah adalah ada 6 maqasid syar'iyah dia panggil. Maksud syarak, nak selamatkan akal, nak selamatkan nyawa, nak selamatkan maruah, nak selamatkan harta, ada 6. Nak selamatkan keturunan dan sebagainya. Dan antara salah satunya nak selamatkan harta. Itu juga boleh batalkan begitu aja. Orang curi boleh. Kalau mazhab Syafi'i batalkan, kejar dia. Kalau mazhab lain, tengah-tengah kejar tu tengah semayang, dia boleh tangkap, ambil, simpan, sambung semayang kat situ. Berhenti ambil balik duit dia yang curi tu, ambil balik, sambung semayang. Mazhab lain, mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i lagi tu batal lah. 3 gerakan besar kan. Mazhab lain tak. Sebab tu mazhab lain, kalau dia nak penuhkan soft, dia kadang-kadang pergi berjalan. Kita perasan kalau pergi tempat-tempat yang bercampuran mazhab lah, jauh dia berjalan macam jalan. Lepas tu suruh semayang. Kita duduk diam. Kita kan nampak mazhab Syafi'i. Mazhab dia tak. Dia boleh bergerak. Kalau hinguh dia ambil mana cari ni. Quran. Buah balik, sambung sembahyang. Kita kan kita tertib sikit. Tapi mazhab lain tidak. Tak ada masalah. Malah kejam juri tu. Kejar walau zalim. Amin. Kejar. Enggak. Baca surah lagi, letak simpan semua, katok-katok sikit, ikat-ikat ke, sambung sembahyang. Mazhab Hanafi. Ada juga. Ada juga. Tapi kat situ dia makruh tu pastilah. Cuma dia jawab tu tengok lah. Kalau dia jawab tu bercakap, batal. Kalau dia jawab WhatsApp, tengok gerakan pula. Dia sama je sebenarnya. Contoh ada kat sini dia tengah sembahyang, tiba-tiba dia saja je nak kutih kan, tak batal sembahyang. Tapi makruh buat kerja apa tengah sembahyang ni. Samalah ambil telefon, dia gerak, tak batal. Dari sudut batal tak batal. Makruh tu pastilah makruhnya, sembahyang apa gitu. Malah ada, cuma kita tak boleh kata. Kadang-kadang dia ada letak dalam poket kan, dia ambil, dia tak boleh kata batal. Bukan kata elok, tak boleh kata dia batal. Apa benda, jawab WhatsApp dalam semayang, tak tahu macam mana. Mungkin dia tengok Quran, terlupa surah, mungkin tak tahu apa-apa. Cuma dari sudut batal tak batal. Dari sudut makruh, memang makruh. Tu pun dah makruh, ini kan pula tengok telefon. Cuma kalau nak kata batal mutlak, tak boleh. Tengok dulu. Dia keluar suara, kejap, aku tengah semayang ni, kejap lagi, baru rakaat kedua. Batal lah. Mu ni pun tengoklah, time nak call, time orang semayang ni jangan call. Benda, batal lah bercakap. Apa muakat, tak payah angkat lah. Okay. Niat memutus digantung, mempaling, kemudian mengerja. 15. Mengerja ia akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya dengan sengaja, seperti sujud ia dahulu. Memanglah tengah berdiri baca Fatihah, sujud, bangun balik baru rukuk. Apa buat kerja gitu? Menambah rukun, batal. Itu tak payah bincang. Kita tak buat benda-benda macam ni. Berpaling dadanya daripada kiblat dengan sengaja. Berpaling kiblat dengan sengaja atau dengan lupa. Okey, salah satu. Berpaling dada ke kiblat batal dengan sengaja. Kiblat kat sini, dia paling sini. Saja batal. Ya. Ataupun dengan tak sengaja. Tak sengaja pun batal, tapi tak sengaja tu atau lupa tu tak sengajalah. Dan panjang masa berpalingnya daripada rukuknya. Panjang masa berpaling daripada rukuk, daripada arah tu. Jadi kalau katalah tak sengaja duduk sini, tiba-tiba orang lalu, orang batal ke nak lalu, kita rapat dah sebelah, bila dia lalu kita jadi gini. Okey, tak, bukan kita buat, dia buat, kita tak sengaja, cepat-cepat, tak batal. Tapi kalau saya saja je batal, walaupun sekejap.
Kalau tak sengaja, terlupa, orang buat, cepat-cepat betulkan balik, tak betul. Okay? Kalau lama batal juga. Orang pun lalu, kita duduk gini, cepat. Batal. Walaupun tak sengaja. Tak sengaja hanya boleh pendek masa, panjang batal. Jaga-jaga kau, bab kiblat ni jaga. Dada yang wajib menghadap kiblat kena jaga. Sebab kita perhati orang semayang, dia tak apa-apa jaga ke dada. Gini, kita ni macam-macam. Kadang-kadang kita lahir-lahir dah ada tak center, alignment lagi. Jatuh motor ke, balancing, nak kena buat balancing. Mungkin urat, sakit urat. Bila kita kaki kita tegak sini macam ni, straight, dada kita kau ni tak tahulah, mungkin sejak lahir, mungkin jatuh motor, mungkin urat, mungkin macam-macam, mungkin naik bisul, jadi macam-macam. Mungkin sebab badan besar sangat, badan kecil sangat, menyebabkan walaupun kaki tu straight, dada dia gini. Jadi yang kita nak dada bukan kaki. Kaki tu sunat, sama kan, sunat. Dada wajib. Jadi kalau terpaksa dia buat sengit gini supaya dada menghadap kiblat, buat sengit lah. Ataupun buat straight tapi kerah. Dia kena kerah. Kita biasa straight, relax aja. Dia terpaksa pegang kerah sebab kaki dia straight ni. Habis tu macam mana? Buatlah sengit macam ni. Bila sengit macam ni, dada dia straight. Yang kita nak jaga dada bukan kaki. Kaki sunat, dada wajib. Ini bagi orang yang geng-geng alignment lagi ni. Buat alignment balik. Kan? Memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Kita pun tak buat kerja-kerja pelik ni. Rakaat kedua, rakaat pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tak buat kerja pelik ni. Memang batal lah, bagi salam apa. Yang ke-14, terbuka aurat. Bermula yang mu'tamadnya jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin. Okey, terbuka aurat, yang mana terbuka tu bukan sebab angin. Yang lain pada bukan sebab angin. Sebab apa-apalah. Dia bagi contoh apa? Maka batal sembahyangnya. Dan jika bab tu nanti sekejap, kita gantung dulu, sekejap lagi kita jawab. Dan jika membuka akan dia oleh angin dan ditutup akan dia dengan segera, tiada membawa kepada banyak perbuatan pada menutup akan dia, dan tiada berulang-ulang keduanya, maka tiada batal sembahyang. Angin kuat, dia sembahyang, selok, tutup cepat-cepat, tak batal. Selok dengan syarat angin. Selain angin macam mana? Selain angin. Kalau angin, dan bila angin terbuka aja aurat, dia tak boleh tutup, tetap juga terbuka, angin kuat, itu batal sebab panjang. Kalau terbuka tutup, terbuka tutup, terbuka aurat kerana angin sahaja. Selain daripada angin, ni nombor ke-15. Bukan. Mana? Oh, tak ada tulis sini selain daripada angin. Tak apa, saya bagi contoh. Contohnya kera buka. Dalam kitab Matlail Badrain dia kata kera. Selok. Tak payah lama, selok batal terus. Anak kita yang umur 2-3 tahun gini, dia selok. Kan ada video viral yang cucu dia masuk dalam kain. Pakai habis gelak semua, gelak. Tapi tak boleh, patutnya yang belakang tak boleh gelak. Yang depan tak apalah, dah terbatal. Cucu masuk kain. Cucu masuk kain. Oh, pelik-pelik lah. Jadi kalau lah budak selok, batal terus walaupun ditutup balik. Kera, apalah selain daripada angin. Hanya angin je kena tutup balik. Tak batal. Okey, selain pada angin batal. Yang ke-15 kita perhabis ni sikit lagi. Mengerjakan akan suatu yang membatalkan ia akan puasanya. Apa benda ni? Cerita batal puasa ke? Batal sembahyang. Apakah yang membatalkan puasa? Kan makan dan minum batal puasa. Jadi dalam sembahyang, makan dan minum batal juga. Okey. Yang ke-16. Jadi jangan makan lah. Kalau sikit-sikit tak batal. Kecil itu besar apa? Lenga. Bukan. Dia tak boleh jadi juga. Dia besar ni, yang atas burger tu dia panggil apa? Atas burger ada biji-biji tu. Bijan. Besar bijan. Ke bawah, maaf. Biji selasih lebih kurang. Besar lebih pada tu, telan batal. Sengaja atau tak sengaja. Nampak? Puasa tak sengaja, satu pinggan pun tak batal. Sembahyang tak sengaja, sikit maaf, banyak tak maaf. Contohnya ada dia makan nasi, gigi berlubang, masuk dalam tu, nak sembahyang apa? Tengah-tengah sembahyang, imam baca panjang pula dia pun bukan keluar, ambil lidah cari.
puas-puas dengan imam, boleh juga main-main. Oh, jumpa. Makan pula jenis berabah mati panjang-panjang. Oh, itu panjang. Betul, simpanlah kat sini, simpan sini. Lepas tu alih kat sini. Masyarakat ketiga hilang. Telan tu, batal. Sebab basmati. Panjang. Tapi kalau yang jenis kecil-kecil yang besar tadi itulah. Tak sengaja, bukan sengaja. Tak betul. Tapi kalau dikorek gigi dia, lepas tu dia tak, oh ada ni, dia pun gok telan. Oh tu batal. Yang tadi dia tak telan, cuma dia letak kat ni, letak kat ni, tahu-tahu hilang. Tak sengaja. Okey, yang 16. Satu lagi, jaga ni. Kopi, Milo, jaga. Sebab sebelum semayang dia akan dekat lidah kalau kita minum. Kalau tak komo elok-elok betul-betul, sebelum semayang hitam lidah, hitam kopi, hitam Milo, koko semua. Lepas semayang, mana pergi? Mana dia pergi? Jaga-jaga kat situ, komo. Yang ke-16, melebih akan rukun fi'li dengan sengaja. Ni pun buat pelik-pelik, kita tak buat kerja ni. Saja tambah rakaat ke-5, ke-6 saja. Batal lah. Saja nak sujud 3 kali, batal. Kita tak buat kerja-kerja pelik ni. Yang ke-17, berdehem. Oh, ni berdehem atau tertawa atau menangis. Berdehem batal, tertawa gelak batal, menangis batal. Atau berhembus pun batal. Berhembus dengan mulut. Batal. Janji ada bunyi. Kecuali yang tak sengaja, macam bersin. Bunyi juga, tak batal. Batuk. Batuk yang gatal, bukan batuk saja, kan? Batuk gatal. Tak boleh tahan, terbatuk, tak batal. Tapi kalau saja-saja saja-saja. Sebab apa? Sebab anak dah lalu duk main depan. Dia nak marah anak dia. Buat anak lari. Batal. Batuk tak tertahan gatal, tak batal. Tak tertahan gatal, batal. Berdehem pun batal. Batal. Kecuali nak baca rukun qauli, Fatihah aja tak boleh sebab ada kahak ke gelema ada ni, tak boleh baca, tak bunyi. Nak baca Fatihah, Fatihah rukun, maka boleh. Kalau baca surah tak boleh. Berdehem batal. Berdehem batal. Kecuali tadi itulah, kecuali gatal yang terjadi sendiri, yang semua tak ada masalah. Bersin, batuk yang keluar, tak ada masalah. Sengaja baru batal. Berhembus batal. Dengan hidung, dengan mulut batal. Yang ada orang gatal hidung, ada sedung, dia buat nak buat tak reti tu, dia buat gitu kan, batal. Kecuali tadi tu lah, gatal sangat, tiba-tiba dia jadi automatik. Tak sengaja, tak batal dengan sendiri. Jika zahir 2 huruf pada demikian, jika boleh heja, memang boleh heja. Apa? HMMMM. Boleh. Mana ada 1 huruf, mesti 2, 3, 4 huruf dah boleh heja. 18. Memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Ada 2 rukun pendek. Dengan rukun pendek ada 2. I'tidal dengan tahiyat, dengan duduk di antara 2 sujud. I'tidal berdiri lebih daripada bacaan Fatihah. Kadar bacaan Fatihah. Fatihah berapa? Keadaan normal 25 saat. 27 lah. 27 saat. Itu bacaan biasa Fatihah. Berdiri i'tidal lebih 27 saat, batal. Kecuali ada kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah. Itu tak batal sebab ada kunut. Selain daripada tu, berdiri lebih 27 saat atau berdiri i'tidal lebih lama daripada kadar bacaan Fatihah. Bukan suruh baca Fatihah, kadar bacaan, maka batal. Duduk di antara 2 sujud lebih panjang daripada kadar bacaan tahiyat, batal. Tahiyat lebih kurang 10 saat aja. Duduk di antara 2 sujud 11 saat, batal. Okey. Itu dia panggil rukun pendek, memanjangkan, batal. Yang ke-19, terkemudian makmum daripada imamnya atau terdahulu daripadanya dengan 2 rukun fi'li, keduanya dengan ketiadaan uzur. Makmum cepat daripada imam 2 rukun, lambat daripada imam 2 rukun, batal. Imam berdiri, makmum tadi rukuk, i'tidal. Turun je untuk sujud, batal. Ini peliklah sikit. Ada pula imam tak buat, dia dah buat. Makmum cepat daripada imam 2 rukun. Ulang balik. Imam masih berdiri, makmum rukuk, i'tidal. Tak betul lagi, tapi haram. Dibangkitkan nanti dengan kepala kaldai kat badan masyarakat nanti. Sebab angkat kepala sebelum imam. Tapi dari sudut batal, tak batal. Imam berdiri, dia rukuk, tak batal. I'tidal, tak batal. Tapi dosa, tak batal. Dia turun untuk sujud, batal. Lebih 2 rukun, batal. Makmum tak boleh cepat daripada imam 2 rukun.
Dan makmum juga tak boleh lambat daripada imam 2 rukun. Imam berdiri, imam rukuk, imam i'tidal, makmum masih lagi berdiri, batal. Kecuali masbuk, kecuali bukan muafiq yang tak sempat baca Fatihah. Masbuk kena rukuk kan. Itu bab masbuk muafiq kita akan bahas nanti. Okey, yang terakhir bukan terakhir, yang 20 yang terakhirlah. Mengiktikadkan akan fardu itu dengan sunatnya. Yang wajib dia kata sunat, maka batal. Dia kata dalam hati dia, baca Fatihah wajib ke sunat? Dalam semayang sunat, batal semayang. Tak ada orang buat kita. Sujud wajib ke sunat? Sunat, batal semayang. Tapi kalau sunat dia kata wajib, tak batal. Subhana rabbil a'la wajib ke sunat? Wajib, tak batal. Jadi wajib kata sunat batal, sunat kata wajib tak batal. Yang baiknya yang wajib kata wajib, yang sunat kata sunat lah. Yang terakhir murtad. Pelik keluar Islam. Berlindung kita dengan Allah daripadanya. Mudah-mudahan kita tak jadi murtad. Kalau maksudnya orang yang karang kitab ni kata doa lah, mudah-mudahan kita tak jadi murtad. Maksud murtad ni keluar Islam, maka batal sembahyang. Ni pun pelik jugalah. Tengah-tengah sembahyang murtad. Tengah-tengah sembahyang cari berhala, sembah berhala. Tengah-tengah sembahyang kata Allah tu bukan Tuhan, yang lain pula Tuhan. Murtad lah, murtad. Maka batal sembahyang. Ni pelik juga ni. Habis 21 perkara yang membatalkan. Lebih sikit, lebih 5 minit, tak apalah. Fasal yang ke-10 baru sampai stesen dia. Baru mudah kita nak start akan datang. Kalau tengah-tengah Allah berhenti dekat stesen. Sembahyang fardu 5 waktu, bang dan qamat akan datang. Fasa ke-10 dan fasa yang ke-11. 10 ni pendek aja. Sembahyang fardu 5 waktu, bermula sembahyang fardu yang 5 waktu, iaitu zuhur dan asar, maghrib, isyak dan subuh. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.